InsyaAllah tuan-tuan kita rapat-rapat, masya-Allah. Kita sempurnakan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dapat dengar daripada jarak yang jauh, di hujung-hujung masjid, di tepi-tepi tiang, di tepi-tepi dinding, tapi apabila kita datang rapat, tuan-tuan yang mulia, kita telah menghidupkan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan moga-moga kita akan mendapat janji keampunan daripada Allah sebagaimana yang telah diberitahu oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, duduknya tuan-tuan di dalam majlis ini sebenarnya limpah kurnia daripada Allah dan pilihan daripada Allah. Kerana seseorang tidak mampu untuk buat satu amalan yang baik ataupun meninggalkan satu amalan yang buruk, melainkan dengan taufiq daripada Allah. Oleh kerana itu, apabila kita dengar sahaja muazzin melaungkan hayya 'alas salah, walaupun kita berada di dalam masjid, jawapan kita la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada upaya melainkan dengan bantuan daripada Allah yang maha tinggi lagi maha agung, untuk melakukan satu ketaatan atau meninggalkan satu kejahatan. Duduknya kita di dalam majlis yang dijanjikan di akhirnya qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat, bangunlah kamu hal keadaan terampun, segala kejahatan-kejahatan kamu telah ditukarkan kepada kebajikan. Bahkan apabila seseorang berada di dalam masjid selepas menunaikan salat, Allah subhanahu wa ta'ala mewakilkan satu malaikat untuk berdoa keampunan dan kerahmatan, sebagaimana datang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seseorang yang selesai menunaikan solat dan berada di tempatnya, ini di dalam masjid, malaikat akan berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunlah dia, rahmatilah dia. Setiap daripada kita ada malaikat sekarang ini sedang berdoa untuk keampunan kerahmatan kita. Apabila seseorang dia datang ke masjid dan dia menunggu untuk salat, faka'annahu fi salat, seumpama dia berada di dalam salat. Tuan-tuan telah datang di sini beberapa ketika sebelum salat maghrib. Tuan duduk dan tuan menunggu masuknya waktu maghrib. Telah pun dikira tuan-tuan sedang berada di dalam salat. Selepas menunaikan salat maghrib, kita sama-sama duduk menanti waktu Isya', kita adalah dalam salat. Betapa murahnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberi, dan betapa ruginya kita yang malas untuk menerima. Apabila tuan-tuan berwuduk daripada rumah dengan sempurna dan datang ke masjid, adalah seumpama seseorang yang memakai ihram dan berjalan ke Baitullah. Bayangkan betapa besarnya ganjaran yang dijanjikan oleh Allah semata-mata untuk datang masjid. Belum lagi kita cakap mengenai fikir agama, belum lagi kita cakap mengenai zikrullah, belum lagi kita cakap mengenai membesarkan Allah subhanahu wa ta'ala, belum lagi kita cakap mengenai tanggungjawab umat ini. Semata-mata datang ke masjid, dan setiap langkah yang dia langkah datang ke masjid, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan satu pahala
menghapuskan satu dosa, mengangkat satu darjat. Bayangkan saudara-saudara kita yang datang daripada hujung sana, daripada Bentong, ataupun hujung satu lagi daripada Bagan Datuk, hujung satu lagi daripada sempadan Negeri Sembilan, datang. Walaupun mereka menunggang kenderaan, ada yang kereta, ada yang motor, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi balasan ganjaran berkadar sekiranya dia datang melangkah berapa ribu, berapa ratus ribu tapak yang dia langkah, sebanyak itulah Allah akan beri ganjaran kepadanya. Allah Maha Kaya. Dan hanya saja yang memakmurkan rumah Allah ini ialah orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang yang memakmurkan rumah Allah ialah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Berulang aliknya kita ke masjid memberi satu alamat bahawa dia ialah seorang beriman. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aytumur rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu melihat seseorang berulang-alik ke masjid, maka saksikanlah dia seorang yang beriman. Tempat yang saya, tuan-tuan, duduk ini adalah satu tempat yang sangat diberkati oleh Allah. Bayangkan betapa besarnya semata-mata seseorang duduk. Dan apabila kita duduk membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita mengingati Allah di khalayak ramai, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengingati kita di kalangan para malaikat yang muqarrabin. Fadhkuruni adhkurkum, ingatlah aku nescaya aku ingat kamu. Kita mengingati Allah, Allah ingat kita. Betapa rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dan apabila satu kaum duduk di satu tempat, berbilang bangsa, berbilang bahasa, dan berbagai-bagai bahasa diterjemahkan, dan apa yang dicakapkan ialah mengenai kebesaran Allah, mengingati Allah daripada Al-Quran, dan apa-apa yang sampai kepada kita daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ceritakan, kita dengar. Maka yang orang-orang yang sedemikian di akhirat kelak, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar daripada cahaya, sedangkan mereka bukan Nabi, bukan Rasul. Sehingga umat-umat terdahulu akan bertanya, mereka ini Nabi kepada kaum yang mana? Kerana kedudukan mereka begitu hebat, seumpama Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul pada zaman dahulu. Tetapi hanya umat ini yang mereka daripada berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang bahasa, tidak mengenali satu sama lain, duduk bersama-sama mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan rahmati Allah, majlis ini bukanlah majlis yang sebarangan, tetapi majlis rahmat, majlis sakinah. Akan turun ketenangan daripada Allah, datang rahmat daripada Allah. Majlis yang Allah Subhanahu wa ta'ala berbangga di kalangan para malaikat. Kerana apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan pada para malaikat bahawa dia akan mencipta Bani Adam, para malaikat berkata bahawa mereka akan membuat pertumpahan darah di atas muka bumi. Wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bika bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ada, kami sentiasa mensucikan kamu, kami sentiasa memuji kamu, kami cukup, tak perlulah kepada makhluk lain. Mereka akan membuat kefasadan dan kerosakan di atas muka bumi ini,
sebagaimana para jin sebelum ini telah melakukan kerosakan di atas muka bumi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya telah menjadikan kita Bani Adam dan mengutuskan kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul mengajarkan kita agama yang dengannya kedudukan manusia akan menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kerana agama. Tuan-tuan dan rahmati Allah, oleh kerana itu sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi yang terakhir, juga begitu banyak kelebihan, merupakan umat yang mula-mula sekali akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala selepas nabi-nabi dan rasul-rasul. Di kalangan rasul yang mula-mula masuk syurga ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan diikuti oleh nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Setelah selesai nabi-nabi dan rasul-rasul, di kalangan umat pula, umat inilah umat yang mula-mula sekali akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala sebelum umat-umat yang lain. Sedangkan kita ialah umat yang terakhir sekali. Dan umur kita pendek, ma baina 60 wa 70, di antara 60-70 tahun. Amalan kita sedikit, umur kita pendek, tetapi ini kelebihan semata-mata kerana keberkatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana satu tugas dan satu tanggungjawab yang dipikul oleh umat ini tidak dipikul oleh umat-umat yang terdahulu. Kehebatan mereka bukan semata-mata mereka datang kemudian mereka lemah, tetapi kemuliaan dan kelebihan ini kerana tanggungjawab yang dikurniakan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mulia dibandingkan dengan umat-umat yang terdahulu. Kerana umat ini dengan keberkatan khatamun nubuwah, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat ini sebagai penyambung kerja dan tanggungjawab nabi-nabi dan rasul-rasul, tanpa mengira sama ada dia lelaki atau wanita, dia berpelajaran atau buta huruf, dia Arab ataupun Ajam, dia tinggal di utara ataupun selatan, timur ataupun barat. Dia bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab kenabian, iaitu menyeru manusia kepada Allah. Atas tanggungjawab inilah Allah Subhanahu wa taala telah memberi segala kelebihan dan fadilat kepada umat ini. Mengenai fadilat dan kelebihan umat ini disebut di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Di dalam Taurat, Injil dan Zabur disebut mengenai kelebihan-kelebihan umat ini, kehebatan-kehebatan umat ini. Dan kelebihan dan kehebatan ini ialah kerana tanggungjawab yang mereka pikul. Sedangkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat-umat yang terdahulu mereka hanya perlu beribadat mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi-nabi mereka. Itu tanggungjawab mereka, beriman kepada Allah dan Rasul atau nabi yang diutuskan kepada mereka dan beramal dengan pengajaran mereka. Mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk mendakwahkan, menyampaikan kepada orang lain. Kerana tugas dan tanggungjawab untuk menyampaikan kepada kaum mereka, kabilah mereka, kampung mereka, negeri mereka, keluarga mereka, hanya tanggungjawab seorang nabi atau rasul. Sedangkan dengan pengutusan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamun nabiyyin, penutup dan penyudah segala nabi, Allah Subhanahu wa taala telah memindahkan tanggungjawab kenabian dan kerja kenabian secara umum kepada setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ialah saya dan tuan-tuan. Tetapi malang bahawa kita tidak pernah merasai, kita tidak pernah menghayati bahawa kita bertanggungjawab atas kerja kenabian. Sedangkan kita merasai segala perkara yang kita rasa kita bertanggungjawab.
Seorang ayah merasai dia bertanggungjawab kepada anak-anak. Seorang suami merasai dia bertanggungjawab kepada isteri. Seorang pekedai, dia merasai dia bertanggungjawab ke atas kedainya. Seorang tentera, dia merasai dia bertanggungjawab ke atas kerjanya. Seorang polis juga merasai dia bertanggungjawab ke atas tugasnya. Seorang pengurus juga merasai dia bertanggungjawab atas pejabatnya, atas syarikatnya. Begitulah, apa sahaja kerja yang seseorang ambil, dia merasai tanggungjawab tersebut, dan dia bersusah payah untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut. Dan bukan sahaja dia memahami, bahkan orang di kelilingnya juga memahami perkara tersebut. Isterinya faham tanggungjawab suaminya, anak-anaknya faham, mertuanya faham, keluarganya faham, masyarakatnya faham. Sekiranya seorang peniaga atau urusan perniagaan pergi ke luar negara, semua ahli keluarga faham dan semua ahli kampung faham bahawa dia pergi untuk satu tanggungjawab, atas satu kerja, atas satu perkara, atas satu urusan. Seorang tentera yang dihantar untuk bertugas mungkin 4 bulan di sempadan, di hutan contohnya, keluarga semua memahami bahawa inilah tugas dia. Nak buat macam mana? Tugas dia. Seorang pramugara, dia terbang, Masya Allah, 1 minggu dia pergi luar negara, tinggal di sana, minggu depan baru balik. Semua faham, keluarga faham, isteri faham, anak-anak faham, dan tidak ada siapa pun yang akan menduding tangan, tidak ada siapa pun akan mencemuh, tidak ada seorang pun akan mencela bahawa dia telah meninggalkan isterinya, dia telah meninggalkan anaknya, dia telah meninggalkan kedua ibu bapanya, dia telah meninggalkan rumah tangganya. Tidak ada siapa pun yang akan mencemuh, tidak ada siapa pun akan mencela, kerana setiap mereka memahami tanggungjawab tersebut. Sedangkan tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum daripada segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala telah memilih saya dan tuan-tuan, bukan hari ini, bukan semasa kelahiran kita, bahkan di alam arwah lagi Allah telah memilih saya dan tuan-tuan untuk bakal menjadi umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bakal menanggung satu tanggungjawab yang begitu mulia, begitu besar, begitu tinggi, begitu hebat, iaitu menyambung kerja nabi-nabi, menanggung jawab tanggungjawab dan tugas nabi-nabi dan rasul-rasul, dan umat ini tidak merasai perkara tersebut. Sehingga apabila ada seseorang hamba Allah kerana urusan dakwah keluar 3 hari, isteri tak boleh faham, anak tak boleh faham, mertua tak boleh faham, orang kampung tak boleh faham, siapa pun tak boleh faham, keluar 40 hari tak boleh faham, 4 bulan tak boleh faham. Sedangkan untuk urusan dan keperluan dunia, seseorang keluar lebih lama daripada itu, dan tidak ada siapa yang mencemuh, tidak ada siapa yang merasa perkara yang pelik kerana dia mengambil tanggungjawab. Tidakkah agama ditanggungjawab kita? Tidakkah kerja dakwah tanggungjawab kita? Tidakkah kerana inilah kita dimuliakan oleh Allah? Kita dimuliakan bukan kerana harta yang kita miliki, kita dimuliakan bukan keturunan bangsa kita, kita dimuliakan bukan sebab kuasa yang ada pada kita. Sedangkan kalaulah kita kata demikian, orang-orang yang sebelum kita telah pun memiliki segala-galanya, Qarun dan Fir'aun dan Namrud, mereka mempunyai kekuasaan, mereka mempunyai kekayaan. Kaum Sabak, mereka mempunyai ladang yang hebat. Kaum Samud, mereka mempunyai bangunan yang hebat-hebat. Kaum Syuaib alaihi salam, orang-orang Madian mempunyai perniagaan yang hebat-hebat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah binasakan mereka kerana kegagalan mereka beriman dengan Allah dan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Kemuliaan saya dan tuan-tuan dan semua umat sampai hari kiamat hanya saja dalam agama yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberi 2 perkara kepada umat ini. Pertama, Allah beri agama. Yang kedua, Allah beri usaha agama. 2 perkara.
dua perkara yang tidak dapat dipisahkan, agama dan usaha agama. Sebagaimana hari ini segala benda dan usaha benda, kereta dan usaha pengeluaran kereta, kelapa sawit dan usaha ladang kelapa sawit. Satu minyak sawit, satu ladang kelapa sawit. Minyak sawit hasil, ladangnya ialah usaha untuk menzahirkan, mengeluarkan minyak sawit. Kereta ialah keperluan kita, tapi di belakang sana ada usaha pengeluaran kereta, di kilang-kilang pemasangan kereta. Begitu juga agama, satu perkara hajat setiap manusia, dan di belakang hajat ini ada satu usaha yang rata-rata kita tidak menyedari usaha tersebut. Kita merasai agama, kita dapat agama melalui kelahiran, dan kita rasa kita ada agama. Dan apa kita membesar dalam satu suasana dan kita mempelajari, menengok satu sama lain, dan kita mempelajari sedikit daripada perkara-perkara agama, dan kita merasakan cukup, memada, tidak ada apa yang perlu diusahakan lebih daripada itu. Sedangkan itulah maksud kita yang utama, kerana kehidupan kita di dalam dunia ini satu kehidupan yang sangat pendek, kehidupan yang sangat terhad, 60-70 tahun, dan selepas itu kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasai mati, akan habis. Siapa sahaja dia, doktor pakar paling hebat pun akan mati, penguasa paling hebat pun akan mati, orang paling kaya di dunia pun akan mati. Begitu juga yang paling miskin di dunia pun akan mati, paling papa di dunia pun akan mati, paling sakit di dunia pun akan mati, paling sehat di dunia pun akan mati. Atau apabila sampai masanya, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, apabila sampai ajal, waktu ketetapan mereka, tidak akan tercepat seketika dan tidak akan lambat seketika. Likulli ummatin ajal, bagi setiap umat, setiap orang, setiap benda ada waktu ketetapan dia. Sampai ketetapan, manusia akan meninggalkan dunia ini, dan yang akan memberi faedah berkekalan kepadanya hanya iman dan amal yang dibawa. Tidak kuasa, tidak harta, tidak pangkat, tidak kedudukan, tidak kedai, tidak ladang, tidak syarikat, tidak anak dan isteri. Bahkan yang hanya akan memberi manfaat kepada kita ialah iman yang kita usahakan di dunia ini, dan amal yang kita usahakan di dunia ini. Ini perkara yang paling asas dalam kehidupan manusia, dan perkara itulah paling kita lalai. Mengapa tuan-tuan yang mulia? Kerana perkara-perkara tersebut tidak nampak di hadapan mata kita. Kita tak nampak hal keadaan dalam kubur, kita tak nampak azab kubur, kita tidak nampak nikmat kubur, kita tak nampak alam barzakh, kita tak nampak medan mahsyar, padang mahsyar kita tak nampak. Kita tak nampak dosa, tak nampak pahala, tak nampak syurga, tak nampak neraka, tak nampak malaikat, tak nampak Allah. Semuanya dalam perkara-perkara ghaib. Sedangkan segala keperluan dunia yang kita dengar, kita sebut, semua ada di hadapan. Anak isteri ada di hadapan kita, wang ringgit ada di hadapan kita, kedudukan, pangkat, pejabat, kedai, ladang, kebun, lembu, kambing ada di hadapan kita. Mudah untuk kita meyakininya, dan mudah untuk kita berusaha untuk mendapatkannya. Sedangkan perkara yang tak nampak memang susah untuk kita berusaha mendapatkannya. Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, di antara sifat yang mula-mula sekali Allah sebut mengenai orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang akan mendapat faedah daripada Al-Quran. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka ialah orang yang kitab Al-Quran yang tidak ada kesangsian di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk kepada orang bertakwa. Siapakah mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Oleh kerana itu, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agama itu ialah kadar keyakinan kita kepada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kadar iman kita. Kadar iman kita ialah kadar keyakinan kita kepada perkhabaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebanyak mana yakin kita kepada perkhabaran baginda sallallahu alaihi wasallam, sebanyak itulah agama yang akan ada di dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia kita tidak dapat nafikan keyakinan kita adalah 100%. Keyakinan kita kepada perkara-perkara dunia 100%. Kita yakin ada duit ada benda, tak ada duit tak ada benda. Orang kaya senang, orang miskin susah. Yakin, kita tak dapat nak nafikan. Mana tu masuk dalam hati, kita nafi pun tak keluar. Nafi tak kat mulut, tak masuk dalam hati. Tetapi tuan-tuan yang mulia, bila kita kata kejayaan dalam agama, kata tak kat mulut saja, tak masuk dalam hati. Tak boleh nak yakin, tak boleh nak bayang macam mana berjaya dalam agama. Macam mana dengan hayya 'alal falah, dengan datang salah, datang sembahyang boleh berjaya. Tak boleh faham, tak nampak. Macam kita kata kepada budak 4 tahun, budak 5 tahun, kamu kahwin nanti dapat anak, dia tak boleh faham. Tapi kata yang umur 19 tahun, 20 tahun kahwin dapat anak, dia faham dah. Tak payah syarah, habaq matan, syarah datang sendiri. Tapi budak 5 tahun, budak 6 tahun, dia tak faham. Begitulah tuan-tuan yang mulia, apabila kita cakap mengenai akhirat, lantaran tidak ada keyakinan dalam hati, keyakinan kepada perkhabaran baginda sallallahu alaihi wasallam, susah untuk kita amalkan agama. Tak mampu untuk kita amalkan agama. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat radhiyallahu anhum, apa yang berlaku tuan-tuan yang mulia? Dengan semata-mata sekali dengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus keyakinan mereka datang dalam hati dan mendorong mereka kepada amal. Seorang sahabat di medan peperangan, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, sekiranya saya merempuh gerombolan musuh tersebut dan saya syahid, di mana tempat saya?" Nabi kata, "Syurga." Terus dia meluru dan merempuh dan syahid. Apabila mereka setelah beberapa hari tidak mendapat makanan dalam medan tempur, bukan bulan puasa, kita puasa beberapa jam, kita keluar di pasar Ramadan, lepas asar itu kalau boleh satu bazar tu kita nak beli bawa balik, semua kita beringin. Ini dalam medan tempur, beberapa hari tak dapat makan, dan adalah sedikit daging diberi oleh sepupunya, sedang makan. Dengar Nabi kata, "Umu ila jannatil ladzi arduha as-samawati wal ard." Bangunlah kamu kepada syurga yang lebarnya seluas langit dan bumi. Campakkan ketulan daging, meluru masuk medan tempur dan syahid jalan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan sepatah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membentuk keyakinan dalam hati mereka dan mendorong mereka untuk mentaati Allah dan Rasul. Dan kita telah mendengar berapa banyak ganjaran-ganjaran dan kelebihan, tapi hati kita tidak melonjak untuk buat. Hati kita tidak terdorong untuk buat kerana kelemahan yakin yang ada di dalam hati kita. Bayangkan Nabi SAW bersabda yang mafhumnya, sesiapa yang memelihara takbiratul ula 40 hari, 40 hari takbiratul ula, Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada dia bara'atan minan nar wa bara'atan minan nifaq. Sesiapa yang memelihara 40 hari takbiratul ula, yakni takbir selepas sahaja imam selesai Allahu akbar, dia pun Allahu akbar 40 hari, Allah akan beri 2 kelepasan kepada dia. Satu kelepasan daripada neraka,
satu lagi kelepasan daripada sifat nifaq. Tetapi kalau cubalah kita renung diri kita sendiri, jangan tengok orang lain. Adakah saya berusaha untuk jaga 40 hari, habis 40 hari, terus 40 hari yang kedua, habis yang kedua, yang ketiga, nak jaga jangan luput sekalipun takbiratul ula, kerana janji Nabi SAW. Rata-rata kita tak peduli, dapat, tak dapat pun tak rasa apa-apa pun. Kita keluar 40 hari jalan Allah pun kadang miss. Orang takbir kita dalam bilik ayak lagi. Di rumah, berapa tahun kita duduk di mahalah kita, berapa tahun kita duduk tepi masjid kita. Tapi adakah kita ambil perkara ini, kita ambil satu ihtimam, satu ambil berat, bahawa kita buat satu keazaman, ini first 40 days tanpa luput takbiratul ula. Alhamdulillah habis yang first punya 40 days. Tak pula second, tak pula third, fourth dan seterusnya, sehingga kita benar-benar berharapan dengan amalan ini kita akan terlepas daripada neraka. Tapi kalaulah satu orang dia dipenjarakan dan diberi, kalau kamu sembahyang 40 hari tanpa terluput takbiratul ula, selepas hari ke-40 kamu akan dilepaskan dari penjara tanpa apa-apa bicara. Kalaulah saya ataupun tuan-tuan, orang yang dikurung dalam penjara tu, agak-agak macam mana kita punya jaga. Kita tak ambil sambil lewat, kita tak ambil buat tak tahu, kita tak ambil okeylah, kalau dapat-dapatlah, tak dapat pun tak ada masalah. Duduk lagi dalam penjara, tak ada hal. Makan free, tak payah kerja, contohnya. Bahkan saya rasa, dan tuan-tuan juga dapat merasakan bahawa tidak ada seorang pun yang dia akan lepaskan satu peluang pun yang menyebabkan dia akan terluput takbiratul ula untuk terlepas daripada penjara dunia. Tetapi sedangkan untuk penjara akhirat, iaitu neraka, adakah fikir tersebut ada dalam diri kita? Ini kerana kelemahan kita terhadap perkhabaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Lemahnya yakin kita kepada perkhabaran baginda sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha dakwah dan tabligh ini, perkara yang pertama sekali yang disebut, yang dicakapkan, yang diusahakan, yakin atas kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yakin itulah iman. Sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan secara ta'liq oleh Imam Bukhari rahmatullahi alaihi dalam Sahih Bukhari. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, al-yaqin al-imanu kullu. Yakin itulah iman, iman itulah yakin. Bagaimana saya dan tuan-tuan dapat mengusahakan atas diri kita, keluarga kita dan umat seluruhnya dapat meyakini semua janji-janji Allah dan janji-janji Rasul atas hak keyakinan yang sebenar. Apa hak keyakinan yang sebenar? Sehingga keyakinan yang mendorong kita terus melompat untuk buat amal. Oleh sebab itu kita baca kitab Fadail Amal, kita tak tukar-tukar, baca satu kitab je, supaya yang kita dengar tu keyakinan mengenai Al-Quran akan datang dalam diri kita. Seorang yang menghafal Al-Quran, Allah akan memberi kepadanya peluang untuk mensyafaatkan 10 orang ahli keluarganya yang diputuskan oleh Allah untuk masuk neraka. Tapi adakah kita ada satu inisiatif untuk berusaha supaya moga-moga Allah jadikan kita hafiz Al-Quran, atau paling kurang anak kita jadi hafiz Al-Quran? Sedangkan untuk agama ni begitu mudah untuk agama ini. Seseorang yang dia berazam bersungguh-sungguh untuk menjadi hafiz Al-Quran dan dia mula menghafal sedikit demi sedikit, tiba-tiba dia mati, Allah akan bangunkan dia sebagai seorang hafiz, kerana innamal a'malu binniyat. Tapi kalau untuk keduniaan, dia tak jadi. Satu orang dia benar-benar berazam, bapak dia punya targhib bagi dorongan, kamu ni nak jadi apa? Doktor. Dia beli mainan pun dia belilah, semua dia beli berkaitan dengan doktor saja, supaya minat untuk doktor tu timbul dalam anak dia. Beli buku-buku berkaitan dengan doktor, cerita doktor, semua doktor, supaya datang minat dan gairah anak dia untuk jadi doktor. Tiba-tiba sampai belajar sampai tingkatan 5, race motor, jatuh, mati.
Di akhirat nanti dia tidak akan dibangunkan bersama dengan para doktor. Tidak. Dan kalau dibangunkan bersama-sama doktor pun, pada masa itu semua tak ada orang yang sakit, semua sihat-sihat belaka. Semua orang takut saja masa itu. Tetapi tuan-tuan yang mulia, agama ni begitu mudah. Dengan niat yang sungguh-sungguh dan terus berusaha, Allah akan bangunkan dia bersama dengan para hufaz. Tetapi pun begitu, untuk agama ni raghbah kita kosong, keinginan kita begitu malap, kegairahan kita tak ada. Tetapi untuk kelebihan-kelebihan dunia, kita berlumba-lumba. Sebab tu hari-hari kita dengar dalam kita tengok surat khabar, ada orang kena tipu sebab berlumba. Dia dapat berserta dengan skim-skim cepat miskin contohnya. Dia ada duit sikit, baru pension, Masya Allah. Jadi dia menyertai satu skim yang dia rasa cepat kaya, tiba-tiba cepat miskin, kena tipu. Sebab apa? Sebab dia meyakini dengan dia invest dia punya wang yang dia dapat, dia akan dapat pulangan 2-3 kali ganda. Sebab tu dia telah labur. Sebab dengan duit yang kita kata yang dia ada 100, 200, 300 ribu ni, dengan ni dia akan dapat pulangan yang banyak. Setelah beberapa bulan dia akan dapat 1 juta. Dan tiba-tiba dia kena tipu. Tetapi tuan-tuan yang mulia, janji Allah tak pernah tipu. Tak pernah tipu. Seorang yang buat amal, Allah tak akan tipu. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tapi sejauh mana saya dan tuan-tuan berusaha untuk dapat janji Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kelemahan yakin yang ada di dalam hati saya dan tuan-tuan. Dalam bulan Ramadan, di akhir 10, pada akhir 10 ada satu malam yang dikatakan Lailatul Qadar, yang ianya khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu 84 tahun. Lebih kurang 84 tahun. Bayangkan. Tapi adakah kita bersungguh-sungguh? Kita tak ada pun satu kesungguhan. 10 malam tu memang kita tak tidur, betul-betul tak tidur, beribadat sampai pagi. Waktu bermula malam terbenam masuknya waktu maghrib sampai terbit fajar, habis waktu sahur. Tapi tuan-tuan yang mulia, kita tidak ada satu ihtimam ataupun ambil berat yang sungguh-sungguh. Kalau ada yang datang masjid pun kadang datang sekejap, baca Quran tak sampai 1 juzuk, zikir tak sampai 2-3 kali pusing tasbih, dia dah mula mengantuk, bentang bedding, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala, tidur, bangun sahur. Tak ada gairah. Tapi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tanya anak-anak muda di mana-mana, mungkin anak kita, dia boleh duduk dalam cyber cafe daripada lepas Isyak sampai pagi, habis RM5 tambah lagi. Tu pun dia kata sekejap je rasa. Daripada Isyak dia duduk sampai waktu subuh, dia boleh duduk dalam sisi. Sebab satu dorongan, gairah, minat, suka main game, tak sedar tiba-tiba azan subuh. Tetapi untuk kita berjaga 10 malam saja yang akhir, saya dan tuan-tuan tak mampu. Dan kita tidak ada satu kesungguhan. Kerana apa tuan-tuan yang mulia? Jawab dia bukan tak ada ilmu. Semua orang tahu. Ada orang tak tahu bahawa 10 akhir ada Lailatul Qadar. Ada, kalau siapa-siapa tak tahu, boleh angkat tangan. Semua orang tahu. Bukan masalah ilmu, masalah yakin yang ada dalam hati saya dan tuan-tuan. Oleh kerana itu, yakinnya benda yang pertama sekali perlu diusahakan. Yakin atas kalimah la ilaha illallah, iaitu meyakini Allah berkuasa, makhluk tak berkuasa. Allah boleh buat segala-galanya, makhluk tak boleh buat apa. Apa yang berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berlaku dengan iradah, yakni kehendak Allah. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, katakanlah sekali-kali tidak menimpakan kami sesuatu melainkan sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ni keyakinan kebesaran Allah kena dicakapkan benda tu tak nampak. Duit ni nampak,
Dalam poket masing-masing ada duit. Selesa dia. Nak turun kat bazar pun selesa sebab ada duit. Kalau tak ada duit dia tak turun. Bagus je dia iktikaf. Kalau ada duit 11.5 baru dia masuk. Sebab duit ada. Ditonton dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakin ni perkara yang paling utama. Kita nak cakap kebesaran Allah, kita nak dengar kebesaran Allah, nak dakwakan kebesaran Allah kepada manusia sehingga benar-benar kita yakin. Yakin yang macam mana? Yang mendorong kita kepada amal. Kita nak cerita mengenai kubur, cerita mengenai syurga, cerita mengenai akhirat sehingga kita benar-benar yakin seolah-olah akhirat ada depan mata kita. Inilah yang berlaku kepada para sahabat. Akhirat yang tak nampak tu, akhirat yang tak nampak, syurga yang tak nampak, kubur yang tak nampak telah jadi musyahadah di hadapan mereka. Seolah-olah mereka nampak. Bahkan sebahagian sahabat begitu sungguh-sungguh mereka beribadat kepada Allah, angkat takbir, Allah tingkapkan hijab nampak syurga. Dan mereka tertidur, termimpi bidadari. Ini keadaan keyakinan yang ada pada mereka sehingga membawa kepada alam musyahadah. Alam musyahadah. Oleh kerana itu tak heranlah tuan-tuan yang mulia, mereka telah berusaha bersungguh-sungguh untuk membina kehidupan akhirat. Dan dunia ni, dunia yang ada di hadapan mereka jadi macam tak ada. Jadi macam gaib pula. Mereka tidak begitu gemar, tidak begitu minat. Karena keyakinan mereka kepada akhirat mengatasi keyakinan mereka atas keberadaan dunia yang sementara ni. Apa yang mereka miliki di dunia adalah sementara. Mereka lebih cinta kehidupan akhirat. Diri mereka, harta mereka, kemampuan mereka, kebolehan mereka digunakan untuk membina kehidupan akhirat. Tenaga mereka digunakan untuk membina kehidupan akhirat. Oleh kerana itu tidak heranlah tuan-tuan yang mulia, dalam setiap malam lepas Isyak, Uthman radhiyallahu anhu dalam salat witir dia boleh khatamkan satu Al-Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, cucunya meriwayatkan bahawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia ada simpul benang yang ada 2000 simpulan, dan dia tidak akan tidur melainkan dia selesai berzikir 2000 simpulan tersebut. Dan ada sebagian sahabat yang lain, dia mengumpul biji-biji tamar di dalam bekas, dan apabila sampai waktu dia habis sembahyang subuh, dia sibuk berzikir sampai hampir-hampir waktu zuhur, hamba sahayanya datang, kumpulkan balik, dan dia menyempurnakan salatnya dan keperluannya. Nanti lepas selesai keperluannya, datang balik, duduk berzikir lagi, membilang biji-biji tamar sampai ke asar. Begitulah kehidupan mereka tuan-tuan yang mulia, kerana mereka tahu setiap zikir yang disebut Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran. Setiap subhanallah yang disebut, Allah akan tumbuhkan pokok dalam syurga. Setiap alhamdulillah yang disebut, Allah tumbuhkan pokok dalam syurga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, 5 pohon pokok yang tumbuh dalam syurga. Nabi SAW berkata, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku suka bahawa aku sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku suka daripada setiap benda yang terpancar ke atasnya cahaya matahari, yakni dunia seluruhnya. Tapi tuan-tuan yang mulia, berapa banyak waktu kita berlalu satu subhanallah pun tak sebut. Dalam jam 2 jam kita bisu, otak aja berjalan, entah apa kita fikir tak tahu. 2 jam habis. Atas motor habis. Kita tak apa-apa pun. Lebih dahsyat daripada tu, kita dengar lagu pula. Dahlah zikir, tidak. Kita buat dosa telinga, free. Dosa kering. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ni masa begitu berharga, masa di sisi kita, kerana masa ni akan habis.
Masanya akan habis bila kita masuk kubur, baru kita tahu nilai masa ni apa benda. Sehingga orang kubur akan minta kepada Allah, pulangkanlah aku ke dunia ni. Walaupun dapat ucap satu subhanallah mati balik pun cukup. Barulah orang dalam kubur dia tahu nilai masa. Dalam padang mahsyar, orang-orang tidak beriman akan minta kepada Allah, Rabbana farja'na, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami. Nak buat apa kembali? Nak tengok keluarga? Nak selesaikan rumah yang tak siap lagi? Nak perbaiki kaitan yang tak siap lagi? Tak. Na'mal salihan, untuk kami beramal. Nak beramal soleh, minta balik nak buat amal soleh. Sebab apa nak beramal? Innamu qainun, sebab dah yakin. Jadi yakin ni tuan-tuan yang mulia, dia adalah pendorong untuk amal. Orang dalam kubur, dia dah nampak ada syurga, nampak neraka, nampak malaikat, nampak dosa, nampak pahala, nampak ganjaran, nampak balasan. Oleh kerana itu dia dah yakin, nampak dengan mata kepala. Bila nampak dia dah yakin, bila yakin apa dia kata? Na'mal salihan, nak balik buat amal, nak amal salih. Oleh kerana itu, tuan-tuan yang mulia, apabila ada yakin dalam hati, mudah untuk amal. Hari ini masalah, saya dan tuan-tuan yakin kita lemah. Yakin kita lemah, sebab tu tak dapat amal. Untuk keperluan dunia, yakin kita kuat, sebab tu dapat amal. Kita nak bagi 2,5 jam untuk masjid kita, tak dapat. 8 jam tiap-tiap hari kat pejabat, semua orang boleh bagi. Saya boleh bagi. Saya pun kerja juga, macam tuan-tuan, boleh bagi. Pagi sampai ke petang, duduk kat pejabat, boleh. Tapi untuk bagi masa untuk dakwah 2 jam setengah, saya dan tuan-tuan tak boleh. Mengapa tuan-tuan yang mulia? Lemah yakin. Oleh kerana itu, macam mana nak kuatkan yakin? Benda yang tak nampak, kita kena sebut berulang kali, dakwahkan perkara tersebut sehingga keyakinannya masuk dalam hati. Apabila kita dengar saja qala Allah, firman Allah, dengar saja qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengar saja, terus masuk dalam hati yakin dan mendorong kita untuk amal. Barulah amalan datang dalam diri kita, barulah amalan datang dalam kehidupan umat. Dan apabila amal yang disempurnakan dengan yakin, kita akan meyakini kesan daripada amalan tersebut. Kita akan yakin kesan daripada amal. Hari ini, satu, kita tak yakin tentang janji Allah. Yang kedua, kita tak yakin dalam amal itu sendiri dapat menyelesaikan masalah. Bahkan berapa banyak amalan-amalan yang diberitahu oleh Nabi SAW. Barang siapa yang membanyakkan ucap la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, Allah akan menghapuskan daripadanya 1000 kesusahan. Yang paling kurang sekali, susah hati. Yang paling kurang sekali, susah hati. 100 kesusahan Allah akan hilangkan. Yang paling kurang sekali, yang paling rendah kesusahan, susah hati akan hilang daripada kita. Tapi kita tidak meyakini amalan tersebut. Tapi bila kita senang, awal bulan lepas cucuk kat bank, tu hati lega aja, seronok aja, wallet pun tebal, Masya Allah. Pergi kat supermarket, tolak troli dengan confident yang Masya Allah, ambil barang bubuh penuh, 300 satu troli, 500 satu troli, dengan penuh keyakinan. Sebab baru cucuk. Tapi dengan amal, kita tidak begitu ihtimam. Kadang zikir pagi terlepas, boleh buat pagi, petang miss. Buat petang, pagi miss. Kadang dua-dua miss. Seminggu dah miss, tak ada zikir. Kadang baca Quran, kadang tak baca. Kadang seminggu tak baca Quran, sebulan tak sentuh Quran. Surah Habaq dia tiap hari baca. Sedangkan tiap-tiap satu huruf Allah bagi 10 pahala baca Al-Quran. Dan kita belajar Al-Quran itu ialah kita baca kalam Allah. Bila kita baca Al-Quran seolah-olah kata ulama, Allah kata baca, pendengarkan kepada aku. Kita baca yang dengan cara yang terbaik, yang terelok untuk pendengarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang dia asyik dengan Al-Quran, dia akan dipanggil orang Quran. Quran akan datang sebagai pemuda yang kacak untuk menjaga dia dalam kubur, menjadi teman dia dalam kubur.
Tapi tuan-tuan yang mula kita baca Quran yang Indonesia punya, Surat Khabar, dia panggil Quran juga. Kita tak baca Quran Mushaf. Tuan-tuan dan rahmati Allah, mengapa? Kerana keyakinan kita kepada janji Allah tak ada. Sedangkan Allahu Akbar, betapa mulianya Al-Quran, kalam Allah, firman Allah. Bertahun-tahun dah kita baca Al-Quran, kita pun tak ada fikir nak faham apa Allah nak bagi tahu kat kita. Apa Allah bagi tahu. Sedangkan kalau kita baca novel bahasa Inggeris, satu kalimah kita tak tahu, terus kita tekan komputer, ni kalimah ni apa makna. Satu kalimah tak faham, terus kita tengok dictionary, terus tengok kamus, ni apa dia nak bagi ni, penulis ni nak bagi tahu apa kat kita. Buka kitab medik, satu kalimah tak faham, kita tengok. Kita buka buku biologi, contohnya tak faham satu kalimah, kita tengok kamus, tanya prof kita. Tapi Al-Quran bertahun-tahun dah baca, keluar Allah punya makna pun terbalik. Tak pernah kita fikir untuk faham apa Allah tu nak bagi tahu kat kita, apa Allah nak bagi tahu kat kita, apa Allah suruh kat kita. Apatah lagi semangat untuk amal, untuk faham apa Allah bagi tahu pun tak ada dalam hati kita. Betapa jauhnya kita dengan Al-Quran dan yang mulia. Ini semua kelemahan yakin. Sebab tu yakin kena diusahakan. Cerita, dengar banyak-banyak kelebihan Al-Quran, sehingga kita mencintai Al-Quran. Dan hari ini Masya Allah, Allah mudahkan, dalam poket tuan-tuan semua ada Al-Quran, semua digital belaka, mudah. Pun tak baca agak Al-Quran, demi benda lain. Dalam masjid dan yang mulia, hari Jumaat dalam masjid pun Masya Allah, macam-macam tengok. Bukan baca Quran pun. Bayangkan tuan-tuan ni, betapa hubungan kita dengan kalam Allah tak ada. Sebab apa tak ada tuan-tuan yang mulia? Sebab kita tak benar-benar cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita cinta Allah, nescaya kita cinta kalam Allah, nescaya kita cinta juga Rasul Allah. Lantaran tidak ada cinta kita kepada Allah, tak cinta kalam Allah. Dan kerana kita tak cinta pada Allah, tak cinta Rasul Allah. Kalaulah kita cinta Allah, tuan-tuan yang mulia, sudah tentu kita akan cinta dengan kalam Allah, kita akan cinta dengan Rasul Allah, kita akan cinta dengan amalan Rasulullah. Sedangkan Allah janji dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepada umat kamu, kalau kamu benar-benar mendakwa kamu cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cinta kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampun dosa kamu. Dengan kita ittiba' Nabi, ikut Nabi, Allah cinta kita. Apa lagi mau tuan? Kita ikut Nabi, Allah cinta kita. Dan bukti kita cinta Allah Subhanahu Wa Taala, bukti bagaimana? Kerana kita cinta Allah. Oleh kerana itulah kita cinta Rasul yang diutuskan oleh Allah. Bila kita ittiba' cara Nabi, Allah cinta kita pula. Tapi kita buat tak tahu je. Kita tidak ada kegairahan untuk ikut cara Nabi. Dan kita tak sedih, kita ni tak dapat tinggalkan kehidupan Yahudi dan Nasrani. Bahkan terbalik lagi, kita bangga cara kehidupan Yahudi Nasrani. Nak maju, nak moden, kena macam ni. Makan macam ni, tak standard, tak glamour. Makan macam ni, baru glamour. Macam mana Yahudi Nasrani makan? Pakai macam ni, selekeh. Pakai macam mana yang hebat? Macam ni. Macam mana Yahudi Nasrani pakai ni? Baru hebat, nampak gah. Tak ada langsung waq'ah, azmah, tak ada langsung kebesaran Nabi dalam hati, tak ada langsung. Macam mana nak ikut cara Nabi? Dan macam mana Allah nak cinta kita? Macam mana kita nak cinta Allah Subhanahu Wa Taala? Oleh kerana itu tuan-tuan yang mulia, sunnah Nabi ni kena disebut, dicakap dan diamalkan dalam kehidupan kita, sehingga datang cinta Rasulullah dalam hati saya dan tuan-tuan. Dan setiap daripada kita nak ikut, nak usaha bawa cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, meyakini amalan baginda sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang datang daripada Nabi, kita meyakini 100%, kita percaya buta tuli.
Apa yang Nabi bagi tahu, percaya buta tuli terus, kerana keyakinan bahawa dialah pesuruh Allah dan Nabi akan memberitahu yang benar belaka. Tidak ada dusta bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini tidak akan datang dalam diri saya dan tuan-tuan melainkan dengan usaha. Cakapkan benda tersebut, dakwahkan benda tersebut, doa pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah campakkan dalam hati kita cinta kepada sunnah Nabi, cinta kepada amalan Nabi. Dan dengan amal, kita harus yakin dengan amal Allah akan selesaikan segala masalah kita. Berapa banyak masalah-masalah kita yang kita lari ke sana kemari semata-mata di belakang asbab dunia semata-mata, tanpa kita memberi sedikit pun tumpuan kepada janji-janji Allah dan Rasul. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakul kepada Allah, sebenar-benar tawakul. Barang siapa bertawakul kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala dah cukup bagi dia. Allah akan bagi rezeki kepada dia daripada sumber yang tidak disangka-sangka. Seorang sahabat tuan-tuan yang mulia, dia ditangkap oleh pihak musuh. Ditangkap oleh pihak musuh dan dia dibelenggu, dia diikat. Dan sampai perkhabaran tu bapanya mengadu kepada Nabi. Nabi kata macam mana helah pun hantar orang kepada dia, bagi tahu pada dia baca sebanyak-banyaknya la haula wala quwwata illa billah. Dan dia sampai saya perkhabaran tersebut terus dia amal dengan penuh yakin. Ikatan belenggu dia gugur sendiri tuan-tuan yang mulia. Gugur sendiri. Dia keluar daripada tempat yang mereka kurung dia dan dia jumpa unta, dia naik. Bila dia jumpa unta, dia naik unta sampai satu padang tempat mereka ternak unta, dan dia teriak kepada unta-unta tersebut, semua unta-unta tu ikut dia balik. Terus dia bawa balik sampai Madinah. Bila sampai di rumah dia, bapa dia bagi salam semua, bapa dia terperanjat, dah sampai depan rumah. Sedangkan dia telah ditawan, dikurung oleh orang-orang musyrikin. Buka pintu tengok lamah penuh dengan unta. Pergi cerita pada Nabi SAW. Nabi kata, terpulanglah, gunalah, buatlah macam unta kamu, macam mana kamu buat pada unta kamu. Kemudian turun ayat, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakul kepada Allah, Allah akan buka jalan bagi dia, dan Allah akan bagi rezeki kepada dia pada sumber yang tidak disangka-sangka. Ada yakin tuan-tuan yang mulia, mereka telah beramal, Allah selesaikan segala masalah dunia dan akhirat mereka. Tetapi oleh kerana yakin kita yang lemah, kita tak yakin, kita buat pun, cubalah tengok, dah usaha dah macam-macam dah tak boleh. Ini cubalah tengok, kod boleh, kita pun buatlah amal. Memang tak boleh. Memang tak boleh sebab yakin pun tak ada. Nak cuba, itu pun kita kata kod, kalau yakin tak ada. Begitu rapuhnya keyakinan kita dengan amal, sehingga yakin kita tak ada langsung. Dan Allah Subhanahu wa taala ghayur, maha cemburu. Dia maha cemburu. Dan kalau orang yang macam ni perasaan dia, keyakinan dia, buat amal, Allah tak pandang pun. Tak pandang pun. Agama ni tidak akan diberi melainkan kepada orang-orang yang benar-benar ada talab, ada keinginan, yang dia punya satu keinginan yang tinggi, kesungguhan yang sungguh-sungguh, keyakinan yang bulat pada Allah. Allah akan bantu mereka. Sehingga tuan-tuan yang mulia, para sahabat radhiyallahu anhum nak lintas sungai Dijlah di Iraq, dan nak lintas kapal tak ada, orang-orang Parsi semua telah ambil kapal-kapal mereka pergi sebelah sana. Dan oleh kerana keyakinan mereka pada Allah, dan mereka telah jalan di atas air tuan-tuan yang mulia. Kalau Musa alaihi salam, Allah belah sungai ni, Allah belah dan mereka lalu, tapi umat baginda sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan di atas air. Dan Allah memelihara mereka. Ada salah seorang daripada mereka jatuh, dia punya tempat minum dia, mug
jatuh dan dihanyutkan air, dan dia berdoa kepada Allah. Dia sampai balik sana, dah siap, orang dah angkat kat ujung tombak. Ini mak ni siapa punya? Mak ini siapa punya? Itu pun Allah tak sia-siakan. Dia punya mak dia pun, tempat minum dia pun jatuh dalam air pun Allah selamatkan. Diri Allah pelihara, harta Allah pelihara. Tetapi tuan-tuan, mana malangnya umat ini tidak merasai tanggungjawab tersebut. Dan dalam diri umat ini tidak ada yakin. Kalau ada kekurangan dalam umat ini, tuan-tuan yang mulia, satu kekurangan yakin, tuan-tuan yang mulia. Lain semua ada. Harta, umat ini banyak harta, kepandaian, kehebatan, banyak ada dalam umat ini, tuan-tuan yang mulia. Teknologi banyak ada dalam umat ini. Kalau yang tak ada, satu je, yakin tak ada. Kerana apa? Kerana kita tidak usaha. Kita usaha atas teknologi, kita usaha atas ilmu, kita usaha atas macam-macam, tapi atas yakin kita tak usaha. Lantaran tidak ada yakin, pegangan kita, ikatan kita kepada agama begitu rapuh. Manusia sanggup jual agama dengan benda-benda dunia, sanggup mensia-siakan agama kerana benda-benda dunia. Kerana keyakinan kepada janji Allah tidak ada, keyakinan kepada perkhabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Atas maksud ni, tuan-tuan yang mulia, jamaah keluar daripada masjid-masjid, keluar daripada negara ke negara, negeri ke negeri, kampung ke kampung, atas satu maksud ini, untuk mau hidupkan kembali keyakinan dalam hati umat, guna untuk mereka terdorong untuk amalkan agama dan untuk menarik bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum, jika kamu membantu agama Allah, nescaya Allah akan bantu kamu. Dan bantu agama Allah hanya dengan cara baginda sallallahu alaihi wasallam, bukan cara yang saya tuan-tuan fikirkan sesuai untuk zaman kita. Bahkan Nabi untuk seluruh zaman, dan sebagaimana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah jalankan dakwah, begitulah pada zaman ini juga keberkesanan dakwah hanya ada dalam cara baginda sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya umat ini menyimpang daripada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini dia akan mensia-siakan umur umat ini, seakan masa berlalu, mereka tidak akan mencapai gol yang sepatutnya mereka skor. Bahkan tuan-tuan ni, mulai dalam masa 23 tahun sahabat dah skor dia punya gol dah. Zaman Umar radhiyallahu anhu, 2/3 dunia di bawah jajahan orang-orang Islam. Rom dan Parsi jatuh di bawah kuasa orang Islam, dan orang-orang kafir menjadi hamba sahaya kepada orang-orang Islam. Anak-anak perempuan orang-orang kafir menjadi hamba-hamba di dalam rumah-rumah orang Islam, teman yang mulia. Dan mereka tidak ada kehebatan yang mereka tonjolkan, tetapi Allah letak kegerunan dalam hati orang-orang kafir, sehingga orang-orang kafir, anak-anak orang kafir, bila disebut nama Umar, anak-anak pun akan berhenti daripada menangis. Kerana apa, tuan-tuan yang mulia? Kehebatan, nusrah, bantuan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada mereka dalam masa yang begitu singkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha 23 tahun. Zaman Abu Bakar 2 tahun, 25 tahun. Zaman Umar radhiyallahu anhu 12 tahun. Jadi tuan-tuan yang mulia, 37 tahun masa yang ada, tuan-tuan yang mulia, telah menjadikan umat ini tinggi di dalam masyarakat dunia. Sedangkan satu masa dulu, di hari baginda diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka ada kaum jahiliyah yang tidak ada tamadun, dan tidak ada siapa pun ingin untuk menguasai mereka, kerana mereka akan menjadi beban kepada negara yang menaluki mereka. Tetapi mereka telah menjadi satu contoh sampai hari kiamat. Tidak ada manusia yang sehebat mereka, segi akhlaknya, segi amalnya, segi sifatnya, segi takwanya, segi imannya, tuan-tuan yang mulia. Maka atas jalan yang sama, umat ini perlu dibangunkan untuk usaha agama, dalam mengeluarkan setiap dari umat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala, daripada masjid-masjid mereka, daripada mahalah-mahalah mereka, keluarkan jemaah di jalan Allah, sehingga umat ini menyedari tanggungjawab mereka. Setiap orang merasa perlu berusaha mengusahakan keyakinan diri mereka, guna untuk mengamalkan agama dan melonjak untuk terus menyempurnakan tuntutan agama, dan menjadikan diri dan harta mereka hanya bagi Allah, sebagaimana firman Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Bahawa orang mukmin sesungguhnya Allah telah membeli daripada orang-orang mukmin
diri dan harta mereka dengan syurga. Mereka berjuang di jalan Allah, sama ada mereka membunuh musuh atau mereka dibunuh oleh musuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud yang kita nak capai, sehingga setiap daripada umat ini merasakan diri mereka bukan mereka punya, harta mereka bukan mereka punya, tapi telah dibeli oleh Allah dengan syurga. Sekiranya kita menggunakan diri dan harta kita sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan beri harganya kepada kita, iaitu syurga. Tetapi sekiranya saya dan tuan-tuan menggunakan diri kita macam mana yang kita suka, harta kita macam mana yang kita suka, mungkin harga itu tidak akan dibayar kepada kita, tetapi kita kena melalui dulu neraka Allah Subhanahu wa taala, wal azbillah, sekiranya Allah tidak mengampun kesalahan-kesalahan kita. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, atas maksud tersebut, siapa di antara tuan-tuan yang sedia untuk keluar dari jalan Allah tunai 4 bulan tuan-tuan, masya-Allah. Silakan, masya-Allah, beri nama tuan-tuan dan masa tuan-tuan. Ini tanggungjawab kita, tanggungjawab khusus umat ini tuan. Atas perkara ini Allah telah muliakan kita. Masya Allah, 120 saf di padang mahsyar, 80 saf dari umat ni tuan, Masya Allah. Masya Allah, 40 saf daripada umat yang lain. Umat ini 80 saf, Masya Allah. Bayangkan tuan-tuan, orang-orang yang keluar dari jalan Allah akan berada di saf-saf pertama tuan, Masya Allah. Berada di barisan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul bersama dengan mereka. Allahu Akbar, Masya Allah tuan. Ini semua perkara yang pasti yang akan ada di hadapan mata kita di akhirat kelak. Masya Allah. 4 bulan 40 hari tuan, bangun tuan, Masya Allah. Masya Allah, kita kena keluar tuan-tuan yang mulia untuk menghadapi persediaan untuk akhir-akhir dunia tuan, Masya Allah. Fitnah yang akan datang lebih besar daripada masa ke semasa. Fitnah yang paling besar, fitnah Dajjal. Dia akan datang membawa seolah-olah kita nampak syurga dan neraka. Nerakanya ialah syurga dan syurganya ialah neraka. Fitnah yang paling besar tuan-tuan. Allahu Akbar. Tulis nama ni pun kita telah hidupkan satu sunnah tuan, Masya Allah, di zaman Nabi, nama-nama ditulis. Dan di zaman Umar telah ditulis dalam diwan, dalam register yang khusus, ahli Uhud, ahli Badar, ahli Khandaq, semua ditulis secara khusus. Dan mereka mendapat sagu hati dan imbuhan daripada Baitul Mal tuan-tuan, Masya Allah. Kita usahakan untuk keluarkan jemaah daripada mahalah-mahalah kita dan masjid-masjid kita tuan. Jangan satu halqah, satu jemaah. Satu halqah itu besar sangat. Kadang satu halqah ada 30 masjid, satu halqah 150 masjid pun ada. Lebih kurang daripada bilangan tersebut ada. Bahkan setiap masjid tuan-tuan yang mulia, kita usahakan untuk keluarkan jemaah kita sendiri. Kalau tidak, dan apa yang akan jadi tuan-tuan yang mulia, kita akan kumpul orang-orang yang lama-lama, kita ambil krim dia, kita keluar semua, yang tinggal usaha kita satu hari nanti akan mati. Bahkan kita, kalau hari mungkin kita cadang nak kumpul dalam halqah kita, nak bentuk jemaah pergi Sabah ke Sarawak ke negara jiran ke, kita batalkan niat tersebut tuan-tuan yang mulia. Kita fokus kepada mahalah dan masjid kita. 3-4 orang yang ada, kita usahakan kepada masjid kita dapat keluarkan jemaah kita sendiri. Masya Allah. Di negara-negara yang maju dalam usaha mereka, daripada masjid mereka beberapa jemaah telah dihantar keluar negara tuan-tuan yang mulia. Daripada lorong-lorong mereka hantar jemaah keluar negara tuan-tuan. Masya Allah. Kita ke arah apa yang untuk kita minta, supaya kita usahakan untuk beri penekanan keluarkan jemaah 40 hari kepada masjid kita. Masya Allah. Dan usaha tempatan kita usahakan, Masya Allah. Dakwah ta'lim istiqbal kita hidupkan tuan-tuan. Kita hidupkan dakwah ta'lim istiqbal ni. Kita jangan ambil dia ni 8 orang tu sebagai satu syarat. Makna tak ada 8 orang tak payah buat. Bahkan kita 8 orang ni ialah syarat untuk kita melaksanakan, bukan syarat untuk kita tinggalkan. Bukan syarat untuk tinggalkan, syarat untuk melaksanakan. Ini kalau tuan-tuan ada 3 orang ke 2 orang ke, usahakan gas, cari kawan-kawan, cari orang cukup 8, laksanakan. Itu maksud dia. Bukan makna kita 2 orang 3 orang aja tak payah. Bukan macam tu. Kita kadang-kadang kita salah ambil. Macam tu juga sunnah.
Sunnah untuk amal, bukan untuk tinggal. Ini kata, ni sunnah aja. Ini kita punya persepsi sunnah untuk tinggal. Itu salah. Sunnah untuk amal baru jadi. Begitu juga 8 ni bukan untuk kita tinggal, bahkan 8 untuk kita pelaksanaan. Jadi kita usahakan masyarakat dakwah ta'lim istiqbal di tempat-tempat kita. Ada 3 orang yang sampai, 5 orang yang sampai, kita pegah cari kawan. Orang kampung pun, orang biasa, orang mahalah kita, orang masjid, dapat cukup 8, kita mulakan buat dakwah ta'lim istiqbal. InsyaAllah tuan-tuan. Dan yang belum lagi bagi nama, mungkin ada masih lagi berbolak-balik hati mereka. Malam ni kita i'tikaf semua. Dan besok pagi malam ni kita doa pada Allah, bangun tahajud, kita mohon pada Allah supaya buka hati kita, insyirahkan kita punya dada kita, buka hati kita, dada kita. Pagi esok ada tazkir, semua kita bagi nama untuk keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tuan-tuan insya-Allah. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن سهلا إذا شئت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.